Hasil Datuk Yang Dipertua, Pasir Mas minta Menteri Pengangkutan menyatakan bilakah perkhidmatan kereta api terus daripada Tumpat, Kelantan melalui Pasir Mas Tanah Merah seterusnya ke Kuala Lumpur dan sebaliknya dapat beroperasi semula selepas ditiadakan bermula tahun 2014. Terima kasih. Sila Yang Berhormat Menteri Pengangkutan menjawab, tempoh masa 3 minit. Datuk Yang Dipertua, untuk makluman Yang Berhormat, buat masa ini kerajaan sedang memberi keutamaan kepada kerja-kerja menaik taraf serta membaik pulih kerosakan yang dialami oleh rangkaian kereta api bagi jajaran Gemas Tumpat, termasuk kerosakan akibat bencana banjir pada penghujung tahun 2014. Banjir yang melanda sektor Pantai Timur pada 22 Disember 2014 telah mengakibatkan kerosakan teruk pada infrastruktur landasan, peralatan persemboyanan dan juga jentera penyelenggara landasan yang telah ditenggelami air. Antara kerosakan infrastruktur landasan yang dialami adalah tanah runtuh, landasan terakis dan ditenggelami air serta jambatan kereta api yang telah dihanyutkan air. Selain itu, berlaku kerosakan teruk terhadap bangunan pejabat stesen quarters terutamanya di kawasan Mandi Urai, Dabung, Kemubu, Kuala Krai dan Cengaperah. Dalam hal ini, kerajaan telah memperuntukkan dana sejumlah 874.7 juta ringgit bagi membaik pulih infrastruktur landasan dan stok kereta di sektor Pantai Timur. Peruntukan ini terdiri daripada dana berjumlah 778 juta ringgit bagi projek membaik pulih infrastruktur landasan bagi sektor Gemas ke Tumpat dan 96.7 juta ringgit bagi program pemulihan stesen dan lain-lain infrastruktur kereta api yang terjejas akibat musibah banjir besar yang telah melanda negeri di Pantai Timur. Keseluruhan kerja membaik pulih infrastruktur landasan di sektor Pantai Timur ini jangka akan siap pada pertengahan tahun 2021. Maklumat mengenai projek membaik pulih infrastruktur landasan bagi sektor Gemas ke Tumpat adalah seperti berikut. Pertama, pemulihan landasan dari Gemas hingga Mentakap oleh Syarikat Khidmat Asia Sedia Berhad dengan kos 216.9 juta ringgit. Kemajuan projek sehingga Julai 2020 adalah 86.4%. Dan kedua, pemulihan landasan daripada Mentakap hingga Gua Musang oleh Syarikat Fajar Baru Builders Sedia Berhad dengan kos 259.7 juta ringgit. Kemajuan projek sehingga Julai 2020 adalah 97.08%. Dan ketiga, pemulihan landasan dari Gua Musang hingga Tumpat oleh Syarikat Embrace Sedia Berhad dengan kos 301.4 juta ringgit. Kemajuan projek sehingga Julai 2020 adalah 75%. Kerajaan bersedia untuk menimbangkan pembukaan semula perkhidmatan kereta api ekspres daripada Kuala Lumpur ke Tumpat setelah projek baik pulih dan naik taraf ini selesai sekiranya terdapat keperluan dan permintaan tinggi serta ketersediaan set-set train yang boleh beroperasi di sektor tersebut. Sebagai alternatif, pengguna masih boleh memilih untuk menggunakan kereta api sebagai pengangkutan daripada Kuala Lumpur ke Tumpat dengan menaiki ETS dari Kuala Lumpur ke Gemas, terusnya menaiki perkhidmatan tren antar bandar dari Gemas ke Tumpat. Sekian, terima kasih. Terima kasih Menteri. Sila tempat Terima tambah. kasih Yang Berhormat Menteri. Saya meneliti satu persatu jawapan Yang Berhormat Menteri tadi. Untuk makluman Yang Berhormat Menteri, di Dewan ini pada 4 Julai 2019, soalan yang sama telah dikemukakan oleh Yang Berhormat daripada Tumpat, daripada Pengkalan Cepa dan Tumpat. Jawapan yang diberikan oleh Yang Berhormat Menteri itu satu persatu ayatnya sama seperti jawapan pada 4 Julai 2019. Cuma ditukar perkataan akan siap pada penghujung tahun 2019, tapi Pak Menteri kata penghujung tahun 2021. Jadi, tapi itu tak kisahlah. Yang penting, saya mahu komitmen daripada kerajaan bahawa adakah di sana apa halangan sebenarnya untuk disiapkan landasan pembaikan ini sehingga memakan masa bertahun-tahun dengan janji dan berbagai janji dikemukakan, dan juga adakah landasan DMU ataupun train DMU diesel multiple units akan digunakan, kerana sepengetahuan saya train itu mempunyai kerusi yang agak tidak sesuai untuk diduduki dalam satu perjalanan yang panjang daripada Tumpat ke Kuala Lumpur. Terima kasih Bapak Menteri. Sila Menteri 2 minit 30. Terima kasih Yang Berhormat. Saya meneliti soalan tambahan itu, ada beberapa perkara yang saya ingin terangkan. Pertama, projek ini walaupun kerosakan berlaku disebabkan oleh banjir besar pada penghujung tahun 2014, tapi dianya hanya bermula pada tahun 2016. Dan pada mulanya, antara 24 hingga 36 bulan untuk siapkan.
Tapi ada cabaran. Kenapa? Tumpat ke kawasan Kuala Lipis, kita masih ada perkhidmatan train tidak ekonomi. Bermaksud pelajar-pelajar nak ke sekolah, kita masih sediakan. Itu antara cabaran. Apabila ianya digunakan, ia pembaikan tu kena buat atas landasan yang masih lagi lifeline. Bermaksud bukan greenfield. Itu pertama. Dan masa untuk bekerja 4 jam. Dan bergantung kepada ketepatan masanya. Itu pertama. Kedua, memang benar, dari segi kita lihat 3 kontraktor tu ada yang lebih kompeten, ada yang lambat 25%. Dan kita dah ambil tindakan. Kalau yang dia lambat, kita akan sama dia. Kita akan minta dia bayar already. Dan ketiga, kita bagi syarat. Kena siap juga pada pengetahuan. Saya tahu ada antara faktor cuaca. Kemudian MCO pula. Dan sebelum itu disebabkan Lifeline Project, dia kena melalui proses tu hanya dibenarkan bekerja 4 jam. Itu antara cabaran. Dan untuk soalan kedua yang bertanya DMU, ya, kita sediakan. Kita sedar bahawa dari Pantai Timur tempat sampai ke Johor Bahru, itu adalah satu perkhidmatan yang cukup selesa di mana kita sediakan katil. Dan itu adalah satu perkhidmatan yang cukup baik yang seperti yang saya katakan. Dan walaupun sekarang 9 gerabak, untuk break even, jangan kata untung, kita perlu 22 gerabak dan full train, full load. Dan ini menyebabkan setiap kali kita kena bagi 80,000 subsidi untuk satu train. Dan walaupun kerajaan bagi juga, kerana kita kena menjaga rakyat di Pantai Timur untuk datang ke kawasan Kuala Lumpur ataupun selatan. Jadi mengenai DMU yang akan menggantikan sistem ni, kita akan gunakan DMU sebagai pelengkap. Dan kita juga akan lihat mana train ada yang terus nak bermalam sampai ke Johor Bahru, tidak ada masalah. Tetapi kalau DMU disediakan, saya bagi jaminan, apa yang baik ialah dalam DMU yang kita design ni, memang dia adalah untuk tidak seperti katil yang kita sediakan. Tapi keselesaan tu tetap ada. Tapi untuk 12 jam, 13 jam tu, biasanya katil lebih sesuai. Jadi itu jawapan saya. Kalau Yang Berhormat, saya boleh sedia memberi taklimat kepada Yang Berhormat apa yang akan kita sediakan demi rakyat di kawasan Yang Berhormat. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Soalan tambahan. Johor Bahru ada sebut tadi. Kota Baru. Kelantan. Johor Bahru. Kalau boleh ada, apabila boleh Kelantan. Silakan Yang Berhormat, Kulim Bandar Baru. Kulim. Kulim orang Kedah tapi si orang Kelantan. Dengan izin. Yang Berhormat Menteri, apakah Yang Berhormat Menteri boleh menerima kalau saya katakan bahawa secara relatifnya ya, perkhidmatan jalur Pantai Barat jauh lebih selesa, lebih berkualiti berbanding dengan perkhidmatan kereta api laluan ke Pantai Timur. Dari segi kekerapan, dari segi kualiti coach, talian perkhidmatan kereta api elektrik dan sebagainya. Jadi moving forward, bergerak ke hadapan, ketika insiden banjir 2014 dengan kerosakan yang begitu besar, perkhidmatan yang disebut sahabat saya dari Pasir Mas itu tergendala sekian lama, dah masuk tahun yang ke-6. Okay? Dan itu menyusahkan penduduk. Dari sudut keadilan, agihan pembangunan dan perkhidmatan kepada rakyat, ternyata Pantai Timur itu sangat tertinggal. Jadi saya tahu KTM adalah satu agensi yang terus mengalami kerugian. Tadi Yang Berhormat Menteri pun sahkan subsidi bagi laluan yang tidak menguntungkan. Tapi dengan mengambil kira semua halangan itu, Yang Berhormat Menteri, saya nak minta Yang Berhormat Menteri share. Katakanlah Yang Berhormat Menteri kekal pada kedudukan sebagai Menteri Pengangkutan ini, apakah gambaran perkhidmatan kereta api tanah Melayu untuk perkhidmatan Pantai Timur yang Yang Berhormat Menteri impikan? Bagi ada mimpi dulu. Buat tak buat tu cerita lain. Boleh tak boleh cerita lain. Bagi ada mimpi. Gambaran bagaimana? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Suka bermimpi tapi saya suka pada realiti. Ya. Bagi saya, selaku Menteri Pengangkutan, itu menjadi tanggungjawab saya. Yang Berhormat bagi satu soalan tanggung. Bola tanggung pada saya. Apa yang kita buat sekarang untuk melengkapkan jaringan sistem kereta api kita, sebab tu kerajaan kita akan teruskan ECRL. Dan ECRL yang kita akan buat di pelengkap pada sistem KTMB yang ada. Ini pertama. Dan di samping kita membaik pulih trek yang ada daripada Tumpat sampai ke Gemas, itu pertama.
Dan kita masih memikirkan jangka panjang. Saya sedar bahawa yang Muhammad cakap tu pantai barat kalau dari segi jaringan kereta api dia lebih baik, jauh lebih baik daripada pantai timur. Tapi inilah masanya kita membantu negeri di pantai timur. Dan sebab itu ECRL itu perlu. Dan dalam proses kita nak memutamatkan, saya berharap semua kerajaan ini termasuk Selangor dan negeri-negeri yang berkaitan, kita sama-sama mencari satu formula. Dan ini adalah satu, kata orang, game changer ya, untuk penduduk di pantai timur datang ke sini. Bayangkan kalau train kita, kalau kita dengan ECRL dengan kelajuan lebih daripada 160 km, dia boleh sampai ke Kuala Lumpur dalam tempoh berapa jam? 4 jam, 5 jam. Dan ini akan selesaikan masalah kita. Kalau sekarang kita kena sampai ke Gemas naik ETS 2.5 jam sampai Kuala Lumpur, itu sudah lambat. Tapi sebab itulah kita kena buka koridor ekonomi untuk pantai timur dengan menghubungkan untuk train, penumpang dan kargo pergi ke sana. Dan sebab itulah kita memikirkan soal Negeri Pahang, Terengganu dan Kelantan. Dan ini jaminan kerajaan kita akan teruskan secara bermusyawarah dengan semua negeri. Dan yang Muhammad kata tadi, betul? Apa impian saya? Ya, kita nak melengkapkan sistem jaringan kereta api. Dan bukan setakat itu. Sebab tu saya kata ECR connection dia mesti tak boleh buat secara silo. Dia kena dihubungkan kepada sistem pengangkutan awam yang ada. Dan begitu juga KTMB. Kalau kita nak sambung, mesti ada tempatnya. Di mana? Kalau di Mentakap. Mentakap akan jadi satu stesen di mana kalau ECRL dengan KTMB dia akan bertembung. Dan di situlah orang nak tukar ke ECRL ke mana? Tidak menjadi masalah. Dan saling hubungan itu sangat penting bagi kita untuk menjamin pantai timur ini dipelihara. Bukan sahaja oleh yang berhormat di sana, tapi bagi kita, kita lebih mementingkan, kita committed untuk menjayakan agenda negara ini. Terima kasih. Terima kasih Menteri.